Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ini kita akan tengok tajuk yang terakhir dalam bab yang pertama, iaitu kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dan haiwan lain. So hari ini kita akan tengok bagaimana setiap haiwan berbeza dia punya daya penglihatan, daya pendengaran mengikut dia punya jenis lah. Okey. Haiwan karnivor dan haiwan herbivor mempunyai jenis penglihatan berbeza. Ya, sebab satu adalah mangsa, satu adalah pemangsa. So kita tengok yang pemangsa dulu, iaitu haiwan karnivor. Dia tunjuk kat sini rimau lah. Kalau kita tengok rimau ni, dia mempunyai penglihatan stereoskopik. Stereoskopik ni ciri-ciri dia kedua-dua mata dia berada di hadapan kepala, dan kedua-dua mata tu digunakan untuk melihat pada satu objek. Dan kita juga adalah terdiri daripada penglihatan stereoskopik. Manakala penglihatan monokular adalah untuk pemangsa, iaitu haiwan herbivor. Dia kedudukan mata di sebelah kiri dan kanan, dan medan penglihatan dia merangkumi di sekeliling dia belah kiri dan kanan lah. Dan kalau kita tengok, satu mata boleh tengok pada satu objek sahaja. Okey, itu sebab untuk perlindungan diri dia daripada haiwan yang lain. Okey, now kita tengok ciri-ciri untuk penglihatan bagi haiwan pemangsa. Okey, haiwan pemangsa ni, kalau kita tengok medan penglihatan kedua-dua mata dia bertindih di tengah. Dan apa maksud bertindih di tengah? Bermaknanya dia untuk menganggarkan jarak mangsa dia tu adalah lebih tepat. Namun medan penglihatan dia tu kecil berbanding penglihatan monokular. Dia berbentuk image 3D, bermakna dia ni katalah dia nampak rusa tu betul-betul dan lebih dekat. Jadinya dia boleh angkat kedudukan jarak dan sesuatu objek tu dengan lebih tepat. Jadi kalau kita tengok burung hantu atau rimau ni, dia boleh tekan mangsa tu dengan lebih tepat. Okey. Okay, yang seterusnya penglihatan monokular untuk haiwan herbivor. Macam kita kata tadi, haiwan herbivor ni adalah haiwan mangsa. Bila haiwan mangsa, dia mesti cuba larikan diri dia. Dan kita tengok medan penglihatan dia, kedua-dua mata tidak bertindih ataupun bertindih sedikit. Bertindih tapi tak banyak lah. Sebab dia duduk kiri dan kanan. Sebab itu, medan penglihatan dia lebih luas dan boleh menjangkau sehingga 360 darjah. Sebab tu kita tengok rusa kalau kat padang savana tu dia boleh makan relax je. Namun dia tak membentuk image 3 dimensi. Dia terpaksa angkat kepala dia untuk tengok kiri dan kanan, untuk tengok dengan lebih tepat lah, untuk dapatkan image 3 dimensi. Anggaran jarak dan kedudukan tidak tepat. Dia boleh tahu kata ada haiwan, ada pemangsa, tapi dia tak tahu duduk belah mana. Haiwan mangsa mempunyai penglihatan monokular. Ini membolehkan dia mengesan pemangsa daripada pelbagai sudut. Sebab kalau dia duduk di kawasan savana tu, dia memang sangat terdedah lah kepada pemangsa. Okey. Kita tengok pendengaran stereofonik dan juga frekuensi pendengaran bagi haiwan yang berbeza. Sebab tu kalau kita tengok, bagi setiap haiwan, tak payah tengok haiwan, manusia pun saja, dia punya cuping telinga mempunyai bentuk yang berbeza. Kalau orang cuping telinga si kecil tu, dia punya dengar tu kurang lah. Tapi orang telinga besar tu, capang tu, dengar dia lebih jelas. Kadar pendengaran dia. Okey, pendengaran stereofonik ialah pendengaran menggunakan kedua-dua belah telinga. Kita guna kedua-dua belah telinga. Sebab tu Allah Ta'ala buat kat kita cuping, sebab dia membantu mengumpulkan bunyi. Yang membantu manusia menentukan arah dan lokasi bunyi. Dan dia juga boleh kadar untuk manusia mendengar. Kadar untuk manusia mendengar frekuensinya adalah lebih kurang 20 Hz hingga 20,000 Hz. Berbanding dengan haiwan-haiwan yang lain, kalau kita tengok anjing, dia boleh dengar daripada 67 MHz hingga 45,000, tikus 200,000 hingga 76,000, ikan emas 20 hingga 30,000 Hz, kelawar dan dolphin. Kalau kita tengok kelawar lebih dahsyat, sebab kelawar ni dia terbang pada waktu malam. Sebab tu dia mengeluarkan bunyi. Sebab apa? Bila dia keluarkan bunyi tu kena pada sesuatu objek, pantul balik dekat dia. Sebab dia terbang waktu malam ni, dia tak ada lampu kat mata dia. Dia sangat bergantung kepada bunyi. Sebab tu kelawar ni julat frekuensi dia sangat tinggi. Okey, kita tengok bagi haiwan yang lain macam landak, misai dia tu mempunyai duri yang tajam dan bergerak balas apabila
diserang oleh musuh. Dia lepaskan duri dia puk macam dengan peluru tu. Okey, bagi ikan elektrik ni dia akan menghasilkan caj elektrik di sekeliling badan dia. Jadi kita tak boleh nak tangkap dia lah. Saya pernah tengok satu National Geographic dekat hutan Amazon, belut elektrik. Belut elektrik ni dia boleh melumpuhkan seekor kerbau. Bayangkan, kalau dia rasa terancam, dia keluarkan medan elektrik boleh melumpuhkan seekor kerbau. Kiranya biologis tu yang pi tangkap belut elektrik ni kena pakai sarung getah lah, latex. Sebab apa kita tahu latex ni adalah penebat elektrik, no? Okey. Next, kalau kita tengok feromon kumbang. Kumbang ni dia, kumbang jantan menggunakan antena untuk mengesan feromon dihasilkan oleh kumbang betina. Sebab apa? Dia nak cari pasangan lah. Dia pun macam kita lah juga. Jangan duk kata kita saja nak cari pasangan, haiwan lain pun nak cari pasangan. Okey. Bagi organ ular Viviparous, dia ni terdapat organ Jacobson pada lelangit mulut reptilia ni sebab dia nak kumpul bau untuk kesan mangsa. Okey, slide yang seterusnya adalah tentang lelabah. Lelabah ni dia ada lebih daripada sepasang mata yang sangat kompleks dan keupayaan penglihatan dia sangat baik. Jadi dia ni naknya boleh nampak pada 360 darjah dan dia boleh mengesan pergerakan dan kedalaman objek tu berdasarkan getaran. Sebab itulah dia buat rumah dia punya rumah tu dengan dia punya tulah spider kat tangan tu. Kalau ada benda melekat dia boleh tahu dah. Dia sangat-sangat bergantung pada getaran juga. Pendera tubuh adalah terdapat pada belalang. Dia ada abdomen untuk mengesan bunyi dan pergerakan udara. Okey, pada ikan pula dia ada garis lateral tu. Kita tengok kat tengah tu. Garisan lateral tu ialah sistem organ dera yang terdapat pada sepanjang badan ikan, dan garis lateral mengesan perubahan tekanan air, mengesan mangsa dan membantu pergerakan. Okey, so habis untuk bab yang ni. Habis untuk bab 1. Awak boleh rujuk buku teks. Nanti saya akan bagikan kerja berdasarkan buku teks. So, selamat belajar untuk hari ini. InsyaAllah. Sehingga selain waktu kita jumpa lagi. Assalamualaikum.